Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Satu lagi sidang media yang menarik untuk kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Bersama dengan dua tunjang timbalan Menteri Kewangan yang hebat, membantu Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah yang mereka ingin sampaikan? Ini yang menarik untuk kita tonton bersama sahabat semua. Untuk Kementerian Kewangan ini ingin mencapai dua perkara. Apakah perkara itu? Mari kita tonton bersama. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama video ya pencerahan daripada Ahmad Mazlan berkaitan dengan perkara yang saya katakan tadi. Sebelah kiri saya ialah Dr. Mastura Abdul Karim. Beliau adalah Setiausaha Bahagian Fiskal dan Ekonomi Kementerian Keuangan. Sebelah kanan saya satu dunia kenal. YB Steven Sim, Bukit Mentajam, Timbalan Menteri Kewangan 2. Saya ingin maklumkan bahawa Rang Undang-Undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 untuk bacaan kali pertama telah saya buat semalam, dan untuk bacaan kali kedua ialah pada hari esok. RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal ini kali pertama dibentangkan dalam sejarah negara kita. Ia adalah suatu RUU yang amat penting bagi melaksanakan apa yang kita panggil sebagai kebertanggungjawaban ataupun accountability. Satu lagi ialah ketelusan atau transparansi, dan perkara yang satu lagi ialah responsibility ataupun tanggungjawab kepada dasar fiskal dan ekonomi negara. Kita telah menetapkan dari segi dasarnya hendaklah diputuskan di Dewan Rakyat, dan dari segi angka yang ingin dicapai itu juga diluluskan di Dewan Rakyat. Ada 4 perkara dari segi numerical ataupun angka yang perlu dicapai dalam FRA ini. Yang pertama, perbelanjaan pembangunan tahunan sebagai peratusan kepada KDNK sekurang-kurangnya 3% atau lebih. Saya ingin maklumkan bahawa perbelanjaan pembangunan tahunan sejak tahun 2015 selama 9 tahun puratanya ialah 4%. Jadi kita hendaklah mencapai 3% atau lebih. Purata 9 tahun 4%. Perkara pertama ni agak mudah untuk dicapai dari segi kebertanggungjawaban Menteri Keuangan dan seluruh yang berkaitan dengannya, tetapi tidak terlibat kerajaan negeri. Akta ini hanya terlibat kerajaan pusat dan ia hanya terlibat dalam badan-badan berkanun di bawah kerajaan pusat. Yang kedua yang ingin kita capai ialah baki fiskal sebagai peratusan pada KDNK sebanyak negatif 3% atau kurang dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Ini ialah defisit. Defisit hendaklah 3% atau kurang dalam masa 3 hingga 5 tahun. Setakat ini, defisit ni kita berusaha sungguh-sungguh. Selama 9 tahun purata sejak tahun 2015, defisit ialah 4.42%. Sekarang ini 5%. Dalam masa 5 tahun kita berusaha daripada 5% ini kita nak turunkan kepada 3% atau kurang. Dan ia pernah dicapai pada tahun 2017 sebanyak 2.9% defisit. Perkara ketiga yang kita perlu ikut dalam FRA ini, kerajaan perlu patuh, ialah paras hutang sebagai peratusan pada KDNK hendaklah sebanyak 60% atau kurang dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Dan saya ingin maklumkan selama 9 tahun sejak 2015, paras hutang daripada KDNK secara purata ialah 56.3%. Kita tahu ketika COVID, 2 kali kita minta kelulusan di Dewan Rakyat
Pertama daripada 55% ditingkatkan kepada 60%, kemudian ditingkatkan sekali lagi pada 65%. Tetapi yang kita ingin capai dalam tempoh 3 hingga 5 tahun hendaklah 60% atau kurang. Dan yang akhir, jaminan keuangan sebagai peratusan kepada KDNK, ini dikenali juga sebagai government guarantee, dikenali juga sebagai contingent liabilities. Dia hendaklah kurang atau sama dengan 25% daripada KDNK. Setakat ini, sejak 2015, tahun ini kita tak dapat lagi menganggar. Sejak tahun 2015 selama 8 tahun. Ini purata 8 tahun, jumlahnya 17.8%. Jadi, kali pertama kita adakan perkara ini dan kita harap ia memberikan satu berita kebertanggungjawaban yang sangat penting yang telah kita usahakan untuk kita bentangkan sekian lama, tapi akhirnya akan dibentangkan esok, insya-Allah, tengah hari selepas sesi soal jawab. Saya baru saja memberikan taklimat dengan Dr. Masura dan YB Steven Sim dengan ahli-ahli parlimen kerajaan mengenai RUU yang akan kita bentangkan ini. Kita dah dengar lama tentang RUU ini sejak beberapa tahun yang lepas, tetapi akhirnya kita boleh melaksanakan dan boleh membentangkan esok. Ada apa-apa soalan? Kita dah bagi dah, ya? Dah bagi. Tolong serahkan press release kepada semua. Tak ada apa-apa soalan. Bagi semua. Dia ada 25 orang. Okey. Depan belakang dia. Dah. Selalu banyak soalan, hari ini tak ada. Sudah. Bilakah tarikh berkuat kuasa? Itu dalam RUU disebut bahawa ia adalah kuasa Menteri Kewangan untuk meletakkan tarikh berkuat kuasa. Dari segi logiknya kemungkinan seawal mungkinlah. Tetapi perkara ini kita bentangkan esok supaya dia menjadi salah satu perkara utama dalam bajet pada hari Jumaat. Dah. Kemudian ada beberapa kebimbangan daripada ahli-ahli parlimen yang bertanya apakah yang berlaku jika wujud tempoh seperti COVID-19 yang lalu. Bererti ada penyimpangan daripada angka 4 perkara yang kita nyatakan. Katalah kita terpaksa meningkatkan kadar hutang, nisbah hutang lebih pada 60%. Apa yang perlu dibuat ialah Kementerian Kewangan perlu membentangkan dalam sidang khas atau sidang biasa Dewan Rakyat untuk mendapatkan kelulusan daripada Dewan Rakyat. Kemudian itu sebagai contoh penyimpangan. Kemudian jika tidak tercapai dalam suasana biasa, apakah yang berlaku? Antara perkara yang perlu dilakukan ialah Kementerian Keuangan perlu bertanggungjawab membentangkan semula dan menyatakan kepada Dewan Rakyat apakah langkah-langkah yang ia perlu lakukan bagi memastikan penyimpangan dan ketidakcapaian itu berlaku. Ini semacam KPI yang diberikan kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan 4 perkara fiskal itu dicapai. Adakah langkah-langkah yang berat perlu dikenakan? Dia tidak terlibat denda, tidak terlibat letak jawatan, tidak terlibat penjara dan sebagainya. Itu tidak berlaku lah. Yang penting ialah Kementerian Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan, bertanggungjawab kepada Parlimen. Itu yang penting. Yang sebelum ini tidak berlaku perkara itu, ya. Kita boleh menambah,
Kita boleh mengurang, kita boleh tak capai, tapi tidak melibatkan pertanggungjawaban. Kita juga menambah laporan-laporan yang sedia ada dengan laporan-laporan baru di Dewan Rakyat. Sebagai contoh, tidak pernah berlaku separuh tahun laporan keuangan mesti dilakukan. Kita kena melakukan laporan pencapaian bajet setengah tahun pada bulan September tiap-tiap tahun apabila FRA ini dilaksanakan. Dan untuk kali ini, kali pertama, kita telah keluarkan dan boleh dilihat di laman web www.mof.gov.my. Kita keluarkan baru di bulan 9 laporan pencapaian prestasi keuangan setengah tahun dan perbelanjaan setengah tahun. Jadi perkara ini adalah salah satu perkara yang laporan baru daripada hasil FRA ini. Walaupun FRA belum dilaksanakan, kita dah mulakan laporan setengah tahun. Terima kasih. Kandungan-kandungan dalam bajet itu jangan tanya saya. Terbaik, itu dia sahabat semua, satu pencerahan ya daripada Ahmad Mazlan berkaitan dengan perkara yang mahu dilakukan, dicapai di dalam Kementerian Kewangan khususnya. Jadi kita bersyukur kerana kita ada dua ya YB yang berhormat, Steven Sim dengan YB Ahmad Mazlan yang berpengalaman luas, yang membantu, ya banyak membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kementerian ini, selain daripada penjawat-penjawat awam yang lain. Jadi kita mengharapkan dengan adanya mereka dan juga diketuai oleh Datuk Seri Anwar sendiri, sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri, ini akan memudahkan dan juga dapat ya berhasil dalam segala perancangan untuk rakyat di luar sana. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.